Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Assalamualaikum. Apa khabar semuanya anak-anak Mak Jah, cucu-cucu Mak Jah di luar sana. Di mana saja berada. Sayang-sayang Mak Jah di luar sana. Apa khabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah anak-anak. Jadi Mak Jah sentiasa mendoakan anak-anak Mak Jah, cucu-cucu dan siapa-siapa sajalah yang berada di luar sana yang sudi dengar cerita Mak Jah ni, yang selalu ikuti perkembangan Mak Jah. Di mana saja berada, Mak Jah doakan semoga anak-anak Mak Jah di luar sana berada dalam keadaan sihat walafiat, diperbanyakkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Pada minggu ni anak-anak, Mak Jah nak bercerita, kongsi cerita dulu. Dah lama lah cerita ni. Dulu katanya dah trending lah cerita ni. Dia cerita yang agak kelainan tau. Bila Mak Jah terjumpa, Mak Jah baca, Mak Jah macam kena bercerita dengan anak-anak. Sebab apa? Selalu Mak Jah cerita memang cerita hantu. Yang ini pun cerita hantu. Tetapi dia macam, dia agak pelik sedikit anak-anak. Sebab apa? Kisah minggu ni yang Mak Jah nak kongsikan cerita dengan anak-anak ni mengenai, kita bolehlah bubuh tajuk dia apa? Roommate aku seorang hantu. Cerita ni berlaku pada tahun 2011, 2012 macam itulah, dah lama dah. Berlaku kejadian ni pada tahun 2011 kepada seorang pemuda ni, kita namakan dia Adam. Jadi Adam ni dia kata pada tahun 2008 dia habis sekolah lah, dah habis universiti, combo apa semua kan. Jadi dia pun bila habis dah combo semua, dah seronok lah kan, dah grad, dia pun minta kerja. Dia kata dia minta kerja. Alhamdulillah kan, dia dapat kerja pada tahun 2010 macam tu lah. Dia dapat kerja dekat bank, dekat Kuala Lumpur tau anak-anak. Jadi kerja dia ni, rasanya kerja dia ni agak berpangkat jugalah. Sebab apa? Kerja ni dia banyak travel. Dia kena banyak outstation. Jadi dia pergilah, dia carilah rumah yang rumah sewa yang sekitar dekat dengan tempat kerja dia. Kerana apa anak-anak? Kerana senanglah dia nak pergi kerja. Kalau outstation pun kan senang-senang. Jadi dia cari, dia dapatlah sebuah kondo. Tak jauh daripada tempat kerja dia. Dia dapat kondo kat situ. Jadi seperti biasa dia kerjalah. Dia kerja biasalah kerja. Kalau kerja bank ni dia 9 to 5 orang panggil kan. Tapi si Adam ni dia banyak outstation. Jadi kadang-kadang dia, orang kata dia tak ada dekat dekat rumah sangat. Jadi dia duduk dekat rumah tu, dia kata daripada 2010 dia dapat kerja tu sampai 2011. Dia duduk seorang. Dia ni memang suka duduk seorang tahu anak-anak. Yelah macam kadang-kadang ada orang ni
dia tak suka sangat, macam mana orang kata, ada orang ni, setengah orang ni dia suka bersendirian. Dia bukan apa, dia orang yang macam baik, dia tak suka kadang ramai-ramai duduk sewa sekali kan bergaduh. Dia tak suka benda-benda macam tu. Si Adam ni dia sukakan ketenangan, dia suka privacy. Jadi dia seronok duduk seorang. 2010 dapat kerja, dia cari rumah sampai 2011 tahun lah, maknanya dia duduk seorang-seorang. Pada suatu hari, nak jadikan cerita ya anak-anak, dia balik kampung, dia cuti lah kan. Dia balik kampung, dia dapat satu panggilan, dapat call, satu call yang macam nombor dia tak kenal. Siapa ni kan, dia dapat call kan, siapa ni, dia pun nak tak nak, yelah kita kalau orang dah call kita angkat je lah kan. Dia pun angkat call, dia kata halo, nak cakap dengan siapa? Nak cakap dengan Adam lah. Dia lah Adam kan. Jadi dia orang pun borak-borak. Rupanya yang call tu kawan lama dia masa di universiti dulu. Kau ke gini borak. Nama dia, kita namakanlah dia Firdaus. Rupanya Firdaus ni telefon. Dah lama tak jumpa lah. Kira dah 2-3 tahun tak jumpa lah. Dia orang habis grad dah 2008 kan. Jadi Firdaus ni bertanya dekat Adam. Dia kata, Adam, alang-alang dia kata kau duduk seorang tu, bagilah aku duduk sewa dengan kau. Dia katakan lebih kurang macam tu lah kan. Dia nak minta duduk dengan si Adam ni. Jadinya Adam ni pun macam, yelah dia pun macam bela-bela jugalah kan. Lepas tu dia macam, yelah dia macam pelik lah juga kan. Boleh lah dia cakap, dia merayu lah si Firdaus ni. Dia kata aku ni pun nak cari rumah sewa susah semua kan. Jadi dia Adam ni kata okeylah, bolehlah memandangkan itu kawan lama dia kan. Lepas tu Firdaus ni pun masa tu dia pun pindah lah kan. Dia pun pergilah duduk dengan si Adam ni. Masa tu si Adam ni kata si Firdaus ni pindah duduk dekat rumah Adam ni awal tahun 2012. Jadi dia duduk dengan si Adam ni. Dia masa dia pindah tu, dia kata si Firdaus ni dia nak bilik yang dekat dengan dapur. Jadi Adam ni tak kisahlah bilik mana pun suka hati dia lah kan. Tapi bilik tu paling kecil. Dia paling kecil dan dia dekat dengan dapur. Dia ada, padahal ada 2 lagi bilik kosong. Jadi kita andaian Mak Jah rumah dia ni ada 4 bilik kondo ni. Si Adam duduk 1 bilik kan. Ada 2 lagi kosong. Jadi satu lagi. Jadi 4 bilik lah. Jadi bilik yang si Firdaus duduk ni bilik yang paling dekat dengan dapur. Jadi dah duduklah berbulan-bulan macam tu. Tapi Adam ni buat masa time tu dia selalu tak dekat rumah. Dia kalau 6 bulan tu 2-3 minggu, berapa minggu je dekat rumah. Sebab dia selalu pergi outstation. Jadi dia, si Firdaus ni pun dia cakap dengan Adam yang dia ni busy, sangatlah busy. Dia kata dia akan balik lewat. Dia kata dia akan balik rumah pukul 1 ke 2 baru dia balik. Dia memang sibuk, dia kata. Malam-malam baru dia balik. Memang dia sangat sibuk. Dia tak jumpalah siang kan. Malam je lah dia jumpa. So diorang pun masa pun berjalan. Masa berjalan biasalah kan. Orang ni sibuk kerja, orang ni pun sibuk kerja. Adam ni ialah bila time dia orang kata balik kerja, pergi kerja apa semua tu, dia terjumpalah dengan jiran dia. Dia jumpa jiran, lepas tu biasalah bila kita jumpa jiran kita kadang memang ada yang kita kenal, ada yang kita baik kan. Jadi Adam ni pun borak lah dengan jiran dia. Mungkin kebetulan masa tu dia dah balik daripada kerja, dia ada masa kan. Dia borak-borak dengan jiran tu pun bertanya, peramah jugalah jiran ni. Adam, dia kata, kau duduk seorang ke? Dia kata kan. Lepas tu Adam dia, taklah, bukan aku seorang. Aku duduk dengan kawan aku. Dulu satu universiti sama dengan dia. Ada kawan. Jiran dia macam ni. Muka
Muka macam orang kata terkedu tau. Muka macam tak tahu nak buat apa. Lepas tu jiran dia macam uh, tak apalah, aku balik dululah. Macam cepat-cepat nak balik. Itu Adam ni macam pelik lah. Kenapa jiran aku perangai macam ni? Tapi tak kisahlah. Dia pun tak peduli sangat lah benda tu. Jadi masa pun berlalu. Anak-anak masa berlalu, dah masuk bulan puasa. Okey, bila bulan puasa, Firdaus ni bagi tahulah dengan si Adam ni. Adam, dia kata, aku bulan puasa ni, aku memang dah ambil cuti awal-awal. Dia kata, sebulan bulan puasa ni, aku tak ada kat sini. Aku balik kampung, aku lepak kat kampung. Memang aku memang macam tu. Dia kata memang sebulan ni aku ambil cuti. Cuti panjang lah maknanya. Sebulan cuti dia anak-anak. Baik betul bos dia kan. Jadi dia kata dia balik kampung, Firdaus ni. Jadi Adam ni pun okeylah. Balik-baliklah dia kata kan. Lepas tu si Adam ni pun balik kampung. Balik kampung. Dia pun berjalan seperti biasalah kan. Jadi tak kisahlah sebab apa si Adam ni pun kadang-kadang dia tak ada kat rumah, outstation semua. Lepas tu habislah orang kata habislah bulan puasa. Lepas habis bulan puasa, dia balik-balik lah ke rumah tu, si Firdaus ni. Balik kat rumah tu ada suatu malam ni. Jadi si Adam ni dia balik lewat jugalah malam tu. Mungkin dia ada function apa semua, dia balik lewat. Dia balik pukul 2 pagi dia balik. Dia pun buka-buka rumah dia tengok, siapa tengah masak ni? Dia tengok Firdaus ni tengah masak. Malam-malam buta anak-anak pukul 2. Adam ni pun macam pelik lah. Pukul 2 takkan masak. Tak apalah, mungkin dia lapar lah kot. Adam ni pun tak kisahlah. Lepas tu dia rasa macam dia macam tak sedar hati tu anak-anak. Dia rasa macam macam meremang aja kan. Macam seram sejuk, meremang, bulu roma semua naik. Kenapa ni kan? Bila buka pintu rumah dia rasa macam apa benda ni? Lain macam rumah aku ni meremang semacam. Kita kan kadang-kadang kita lalu mana-mana tempat kan, macam pokok besar, tapi kita ada rasa satu macam meremang, bulu roma, bulu tengkuk semua kan. Jadi si Adam ni pada malam tu dia rasa macam tu. Apa hal ni, dia kata kan. Lepas tu dia pun macam tak sedap. Dia dah takut tau. Dia ada perasaan takut. Dia pun pergi bila dia dah kunci pintu apa semua, dia pun pergi tengok bilik si Firdaus. Dia tengok bilik Firdaus gelap aja, macam tak ada orang. Jadi Adam ni dia pun tak puas hati tau. Dia ketuk pintu. Dia ketuk. Firdaus. Lebih kurang macam tu lah, ketuk pintu. Lepas tu dia dengar orang macam muak semua. Ada Firdaus ni. Kenapa Adam? Dia kata, rupanya Firdaus tu ada tengah tidur kat dalam. Lega lah si Adam ni ada kawan. Sebab apa, dia ingatkan malam tu dia ketakutan kawan tak ada. Dia pun macam tak apalah, dia pun ada kawan, dia happy sikit lah. Dia pun terlalu penat sangat, banyak kerja. Lepas tu dia pun masuk tidur. Lepas tu dia cuti. Yang Mak Jah kata tadi, dia dah ambil cuti 2-3 hari kan. Dia pun cuti 2-3 hari. Biasalah dia nak lepak kat rumah, nak kemas rumah apa semua. Maklumlah dia selalu pergi outstation. Jadi dia pun seronok lah pagi tu pergi buat breakfast apa semua. Sekali dia dapat call. Daripada Firdaus. Dia pun Firdaus ni dah pergi kerja lah agaknya. Dia katakan dia ambil call daripada Firdaus. Adam dia pun cakap lah, Firdaus, kenapa? Ni aku nak bagi tahu, semalam aku tak balik rumah. Dia kata, aku balik kampung. Adam tu macam ni. Jadi semalam yang ada dalam bilik itu siapa? Ini jantung si Adam ni dah mula dah mula laju kencang. Dia dah mula fikir yang semalam tu, yang bilik dia macam gelap je tu, lepas tu aku ketuk pintu, memang ada Firdaus kat dalam. Dia buka pintu, dia bangun tidur mamai. Dia jawab,
siapa? Dia dah macam pening dah. Si Adam ni dah pening. Tapi dia tak mau fikirlah. Dia ni seorang yang positif tau. Dia tak nak fikir pasal benda-benda yang karut-karut ni. Dia pun tak heran lah benda tu. Lantak dia lah. So dia pun kemaslah rumah. Sebab dia ada 2-3 hari cuti. Dia kemas-kemas rumah apa semua. Dia pergi. Dia macam tak puas hati tau. Dia pergi ke bilik Firdaus. Dia pergi check. Dia tengok bilik Firdaus ni, dia tak buka lah pintu kan. Sebab dia, sebenarnya dia boleh buka sebab dia, orang kata dia adalah kunci tu agak ni. Tapi dia menghormati kawan dia ni, dia tak, macam orang kata, dia tak buka lah kan. Tapi dia pelik tau anak-anak. Kerana apa? Kerana pintu bilik si Firdaus ni macam tak ada orang masuk. Sebab dia ada macam sarang laba-laba. Dia macam, kalau bilik tu macam, yelah dah bertahun kot, dah dekat bertahun kan orang duduk. Bilik tu dia takkan jadi macam tu tau. Di bilik tu penuh sarang laba-laba, macam tak ada orang masuk. Lepas tu si Adam ni macam pelik lah. Kenapa bilik dia ni macam tak ada orang guna kan. Bilik ni macam bilik yang ditinggalkan. Jadi, tapi Adam ni dia positif juga. Lantaklah mungkin dia malas nak layan kepala dia. Dia kata dia positif ajalah. Dia biarkan aja benda tu berlalu. Jadi masa berlalu begitulah. Adam ni pun sibuk pergi outstation. Lepas tu dia tahu Firdaus ni pun sibuk, malam baru balik. Firdaus ni memang Adam ni akan jumpa waktu malam je. Sebab dia kata dia busy, dia balik kerja pukul 1 ataupun pukul 2. Cumanya kalau siang dia call aja. Dia orang kata dia orang ni, perhubungan dia orang ni bukan perhubungan lah. Maknanya kawan satu roommate ni, dia orang akan lepak malam-malam lepas habis kerja. Jadi kan masa pun berlalu. Bila masa berlalu, Adam ni dia kena pergi ke Sabah. Dia banyak outstation. So dia pergi Sabah. Lepas tu dia buat kerja kat Sabah sana. Dia pun balik. Dia balik dari Sabah ni, dia penat sangat. Dia memang tak larat lah. Dia penat. Dia pun terus masuk bilik tidur. Mungkin dia pun dah lewat lah sampai ke rumah. So dia pun tidur. Dia kata kan dah lewat. Lepas tu dia macam keadaan penat. Lepas tu bila pukul 4, dia terjaga tau anak-anak. Dia terjaga. Dia dengar macam satu benda pelik tau anak-anak. Macam bukan pelik macam mana, macam bunyi orang tengah bercakap. Orang ramai tengah bercakap ni. Macam, yelah macam orang tengah berborak. Kau ni kecoh dekat ruang tamu dia. Dia pun macam pelik lah. Siapa kat rumah aku ni kan? Tapi dengar macam suara Firdaus pun ada. Dia pun macam mamai, dia pun macam pergilah tengok dekat ruang tamu. Memang betul lah anak-anak, Firdaus dekat ruang tamu. Tapi yang membuatkan si Adam belum memaja, dah memang alah, dah macam seram-seram. Yang membuatkan Firdaus ni berdebar-debar, orang kata ketakutan yang tak tahu macam mana dia nak gambarkan. Pasal apa anak-anak? Pasal dia nampak Firdaus ni duduk sorang-sorang. Dia tengah bercakap. Memang dia bercakap, ni apa ni? Tapi dia bercakap sorang-sorang anak-anak. Sorang-sorang. Tapi Adam ni dengar bunyi ramai kat situ. Ramai orang ni bunyi. Adam ni mulalah dah takut. Ini kenapa dah Firdaus ni macam ni? Apalah. Adam ni pun masuk tidur. Dia buat tak tahu. Dia tak pedulilah. Dia tak ambil pot lah kisah tu kan. Dia buat tak tahu je. Lepas tu anak-anak, dia selalu tengok Firdaus ni macam itulah, dalam keadaan yang orang kata pelik-pelik. Dia pelik kan. Ada satu hari tu anak-anak, si Adam ni masa tu dah
tahun yang kedua lah kan. Masa tu lepas raya. Bukan raya yang pertama tadi, ni raya yang lain. Adam ni dia dapat telefon lah daripada si Firdaus ni. Masa tu dah seminggu selepas raya. Okey, maknanya Firdaus ni dah balik-balik lah. Firdaus ni kalau bulan puasa, dia puasa kat kampung. Lepas tu dia balik rumah si Adam ni. So dia sebelum tu dia dapat telefon Adam ni, Firdaus ni jemput dia datang rumah. Rupanya rumah si Firdaus ni dekat Johor. Dia jemput si Adam ni datang balik ke kampung dia lah. Sebab dia dekat kampung, dia kata balik kampung dia sebab ada kenduri lah. Diorang buat kenduri. Biasalah anak-anak kan, kalau ada bulan Syawal banyak orang buat open house, kenduri semua kan. Jadi Adam ni pun kata, iyalah, dia pun free masa tu. So dia pun kata okeylah, boleh lah. Dia kata adalah kawan-kawan lain pun datang. So happy lah si Adam ni. Jadi pada masa yang ditetapkan tu, dia pun pergilah. Dia bawa kereta dia pun pergilah ke Johor. Pergi ke Johor, susah nak cari rumah si Firdaus ni anak-anak. Sesat. Bila dia sesat je, si Adam ni pun call Firdaus. Rumah kau ni macam mana ni? Ni aku dah sesat ni. Okey, tak apa, dia bagi direction. Dia bagi gini. Dia bagi tahu direction jalan dia ke mana kan. Jadi lama-lama dia dapatlah cari rumah Firdaus ni dekat kampung. Jadi dia pun sampai dekat kampung. Memanglah ada ramai orang. Tapi dia terlewat sikit lah, agak petang sikit dia sampai. Dia tengok ramai orang. Memanglah sebab orang kenduri kan. Jadi kebetulan pula Adam ni dia kenal lah dengan abang Firdaus ni. Jelas sebab dulu dia sekolah dengan Firdaus kan. Jadi dia kenal. Abang Firdaus tu cakap, Adam, masuk, main sini, dia kata. Adam ni pun pergilah lepas tu. Tapi abang si Firdaus ni macam pelik tau. Dia perangai macam nak tanya sikit lah. Si abang si Firdaus ni kata, macam mana kau tahu hari ni ada kenduri kat kampung kita orang ni? Adam ni pun pelik lah. Adik kau Firdaus lah jemput aku. Dia kata, kau tidak, mana aku tahu ada kenduri kat sini. Kita orang tengah buat kenduri arwah ni, dia kata. Adam ni pun, iyalah. Kenduri arwah lah kan. Yelah, tempat kenduri lah juga. Adik kau yang jemput. Dia kata, adik yang mana? Yelah, dia lebih kurang macam tu lah conversation dia. Firdaus kawan aku dulu universiti yang jemput. Abang dia dah macam, kau jangan main-main Adam. Kau nak bergurau pun biarlah kena gayanya kan. Betul, dia kata kalau kau tak percaya kau tengok phone aku. Dia tunjuklah dia punya conversation dia dengan Firdaus masa dia sesat tadi, masa dia tak jumpa jalan tu kan. Jadi memang betul. Abang Firdaus ni terkejut. Memang betul. Apa orang kata perbualan tu, bapak dia pun ada kat situ, bapak Firdaus ni. Bapak dia kata, ni Adam, kau bertenang. Dia kata, aku nak bagi tahu kau satu perkara. Tapi engkau ambil nafas, engkau relax, engkau bertenang, tenangkan diri. Sebab Pak Cik tu cakap lah, bapak Firdaus cakap lah kan. Dia kata sekarang Pak Cik nak bagi tahu kau, Firdaus ni dah meninggal 2-3 tahun yang lalu. 2 tahun dah, lebih kurang 2 tahun ke 3 tahun yang lalu. Dia dah meninggal lama dah. Dia meninggal sebab sakit denggi, demam denggi. Mungkin denggi berdarah lah apa. Dia dah meninggal lama, dia kata. Jadi macam pelik bila kau bercerita macam ni. Iyalah Pak Cik, dia kata, Firdaus duduk dengan saya. Dia berjawab balik. Firdaus duduk dengan saya Pak Cik 3 tahun Pak Cik. Daripada 2012 dia pindah, dia dapat kerja dekat KL, dia duduk dengan saya 3 tahun. Bapak dia menung. Bapak dia pun tak boleh nak cakap apa anak-anak. Sebab apa? Bapak dia kata, ini bapak dia orang bertikam lidah. Jadi bapak dia pun tak puas hati. Si Adam ni tak puas hati. Bapak dia kata, kalau kau tak puas hati juga Adam ni, dia pergi tunjuknya surat sijil kematian. Memang betul lah, Firdaus ni dah 3 tahun meninggal.
Jadi sekarang ni pelik kan. Hidup dalam dunia ni memang kadang-kadang macam mana nak cakap ya anak-anak. Kadang-kadang ada benda-benda yang kita tak boleh rungkaikan. Contohnya macam Twilight Zone, terperangkap dengan masa. Pernah ada orang dia pergi masuk alam lain, tiba-tiba dia keluar, dia kata aku baru semalam hilang, padahal dia dah hilang 3-4 tahun. Jadi hidup dalam dunia ni tidak ada benda yang orang kata tidak boleh berlaku. Dia boleh berlaku dengan izin Allah. Jadi Adam ni selama 3 tahun tu dia duduk dengan siapa anak-anak? Dengan siapa? Mak Jah yakin anak-anak boleh bagikan jawapan. Susah Mak Jah nak rungkaikan, tapi itulah yang berlaku. Sebab itulah dalam keliling kita ini anak-anak, Mak Jah selalu ingatkan anak-anak, kita jangan leka anak-anak. Kerana ada yang tengah perhatikan kita pada masa ini. Mak Jah tahu, Mak Jah dapat rasakan ada yang memerhatikan kita setiap masa.